kembali dalam berita wilayah. Kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang. Fokus berita hari ini berkaitan usaha kerajaan negeri menurunkan harga barang binaan. Perincian lanjut bersama Buma Win. Silakan Buma. Ya, terima kasih Dia. Sarawak akan memperkenal satu mekanisme bagi menurunkan harga bahan binaan di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, langkah itu dibuat bagi membantu penggiat industri binaan yang terkesan dengan kenaikan kos harga barang yang memberi impak terhadap kelancaran projek. I'm calculating with SFS how to help our contractors. We announce soon, and that will create a scenario that Sarawak will be very, very busy up to the year 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum bersefahaman antara Sarawak Energy dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB di Kuching pagi tadi. Beliau yakin menerusi langkah itu, sasaran Sarawak menjadi negeri maju menjelang 2030 dapat dicapai dengan kepesatan projek-projek pembangunan. Dalam majlis MOU itu, Sarawak Energy diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Datuk Syabini Suhaili, manakala CIDB diwakili oleh Ketua Eksekutifnya, Datuk Insinyur Asri Abdul Hamid. Di bawah MOU itu, CIDB akan bekerjasama dengan SEB dalam meningkatkan keupayaan dalam kualiti binaan sektor tenaga negeri ini. Kerajaan negeri merancang untuk membina sebuah pusat pameran baharu bersebelahan Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Mendedahkan perkara tersebut, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata ia dijangka sedia untuk digunakan pada tahun 2024 sebagai lokasi untuk mengadakan pameran dan konvensyen hidrogen antarabangsa. We have decided to extend our convention center another building. That will allow not only convention but also for exhibition. A right place for exhibition in Kuching. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari lagi, ia merupakan sebahagian daripada perancangan kerajaan untuk menambah kemudahan pelancongan termasuk sebuah pusat kesihatan di kawasan Damai Santubong untuk pelancongan kesihatan dan 2 buah hotel antarabangsa di kawasan Sematan. Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam Persatuan Hotel Malaysia di Kuching malam tadi. Berkenaan industri pelancongan di Sarawak, beliau turut memberitahu kerajaan negeri merancang membuat polisi baru termasuk mengutamakan pelancong premium berbanding pelancong masa. Ini kerana pelancong premium sanggup membayar dalam jumlah yang tinggi untuk perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan berbanding pelancong masa. Keunikan alam semula jadi di Sarawak juga katanya akan terus menjadi titik promosi dengan perancangan untuk memajukan kawasan baru seperti Taman Negara Usun Apau di Miri yang mempunyai air terjun setinggi 300 meter. Baik, lebih 50,000 pengunjung dijangka bakal membanjiri Bandar Simanggang pada Pesta Benak 2022 yang akan diadakan pada 9 hingga 11 September depan. Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Datuk Francis Hardin Hollis berkata, pelbagai program menarik telah dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Pesta Benak yang memasuki edisi ke-19 itu, termasuk acara tradisi iaitu Regata Benak selain larian yang bakal disertai oleh lebih 1,200 peserta dari seluruh negeri. Datuk Francis yang juga merupakan Ahli Dewan Undangan Simanggang merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Benak 2022 ditemui pemberita selepas mengetuai rombongan melakukan kunjungan hormat terhadap Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Demak Jaya di Kuching. Kunjungan hormat tersebut bertujuan menjemput Yang di-Pertua Negeri untuk menyempurnakan penutupan pesta berkenaan. Sementara itu, Tun Pehin Sri Taib turut menerima kunjungan hormat daripada Jawatan Kuasa Induk sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2022 yang diketuai Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi. Kunjungan tersebut bertujuan menjemput Tun Pehin Sri Abdul Taib menyempurnakan sambutan perayaan Hari Kebangsaan yang bakal diadakan di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan di Betong.
Masyarakat di Limbang diingatkan untuk menjaga kebersihan dan kemudahan awam sebaiknya. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad menegaskan perkara tersebut ekoran berlakunya pencemaran di Jambatan Baharu yang menghubungkan tebingan sungai dan Muzium Limbang. Jelas beliau pada masa ini kawasan tersebut masih dalam proses pembinaan dan masih belum dibuka sepenuhnya untuk orang awam kerana terdapat beberapa kemudahan yang masih belum lengkap. Beliau menegaskan agar orang awam yang datang ke kawasan itu pada masa ini tidak membuang sampah bekas makanan maupun minuman merata-rata bagi memastikan kebersihan kawasan tersebut. Kaunselor Sufian menyatakan perkara itu ketika dihubungi pemberita RTM. Program Jelajah Mutiara Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Negeri Sarawak dan Jubli Mutiara Jais yang diadakan di Rumah Panjang Jalak, Tanjung Penasu, Sibu mendapat sambutan memberangsangkan. Pemangku Ketua Bahagian Dakwah Jais Sarawak, Khalifah Juli berkata, penganjuran program berkenaan antaranya bertujuan menyemarak dan menghayati semangat peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Ya, kita mengharapkan program ini dapat memberi manfaat kepada semualah. Sebaiknya peserta jelajah dan pihak-pihak yang penduduk yang kita kunjungi. Itu yang pentingnya dapat manfaat kepada semua yang hadirlah dengan program kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita dalam program Jelajah Mutiara Hijrah di Rumah Panjang Jalak, Tanjung Penasu, Sibu. Selain itu, ianya bagi mengukuhkan ukhuwah dan mahabbah antara agensi Islam Sarawak, agensi kerajaan dan swasta, badan bukan kerajaan Islam dan dalam masa yang sama menyantuni masyarakat. Program berkenaan diadakan di seluruh bahagian Sarawak dan telah bermula di Limbang. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya ceramah daripada pihak polis, demonstrasi pencegahan kebakaran, ceramah daripada agensi anti dadah dan penyerahan sumbangan. Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Malaysia Cabang Sarawak PBSM Cawangan Kuching dan Stampin akan bekerjasama menganjurkan satu acara larian bagi mengutip dana untuk menyokong kerja-kerja kemanusiaan dalam komuniti. Pengerusi PBSM Malaysia Cabang Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam berkata, larian berkenaan yang dinamakan Run for Mankind dijadualkan diadakan pada 6 November depan di pekarangan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Beliau memberitahu larian berkenaan akan dibahagikan kepada 3 kategori dengan 2 jarak berasingan iaitu 3 dan 5 km serta seksyen untuk orang kenamaan melibatkan para menteri, wakil rakyat, ketua jabatan, ketua pegawai eksekutif dan ketua korporat masing-masingnya. Penyertaan dibuka bermula hari ini dan akan ditutup pada 30 September depan. Mereka yang berminat menyertai larian tersebut boleh mendaftar di laman sesawang tertera. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan menambah, pihaknya menyasarkan 1,500 penyertaan dalam larian berkenaan dengan kutipan sebanyak RM300,000. Sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Ayuh kibarkan jalur gemilang. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak.